Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan sambung penerangan pasal rekod tak lengkap. Tajuk yang kedua, modul kedua tingkatan 5, iaitu rekod tak lengkap. Kaedah perbandingan saya dah terang minggu lepas. Okay, so dalam kaedah analisis ini, murid akan dapat menerangkan apa itu kaedah analisis, dan juga murid juga boleh mengklasifikasikan maklumat yang perlu untuk menentukan untung atau rugi perniagaan. Samalah untuk kita belajar ni untuk mencari untung atau rugi perniagaan dengan keadaan rekod yang tak lengkap menggunakan kaedah analisis. Sebelum ni kita belajar menggunakan kaedah perbandingan. Okey. So apa itu kaedah analisis? Okey, kaedah analisis ialah yang melibatkan proses menganalisis semua urus niaga yang berlaku. Apa yang kita ada, semua kita analisis. Untuk apa? Untuk mencari untung atau rugi perniagaan. Okey, katakanlah kaedah analisis ni dapat dilaksanakan bila ada rekod seperti berikut. Ada rekod pasal aset dan liability, ada rekod pasal akaun belum terima, akaun belum bayar, ada rekod pasal baki tunai, baki bank, ada rekod terima atau bayar tunai, iaitu ataupun kita ada satu buku tunai. Kita bolehlah menggunakan kaedah analisis. Tapi jika semua ni tak ada, kita menggunakan kaedah perbandingan. Boleh jelas? Maknanya kaedah analisis ni hanya boleh dibuat apabila ada sekurang-kurangnya buku tunai, ataupun maklumat pasal aset dan liability kita, ataupun kita tahu akaun belum terima dan akaun belum bayar. Okey. So apa yang perlu kita analisis ialah kita akan menganalisis buku tunai kita. Apa yang ada belah debit, apa yang ada belah kredit, okey? Dan kita akan menganalisis jualan kita dan belian kita. Berapa jualan tunai, berapa belian tunai, berapa jualan kredit, berapa belian kredit. Selain itu, daripada buku tunai ni juga, ataupun kaedah analisis ni juga boleh membuatkan kita menganalisis pasal belanja dan hasil kita. Jadi kaedah analisis ni memerlukan banyak maklumat. Kita boleh laksanakan ni bila banyak sikit maklumat. Yang kaedah perbandingan hari tu hanya ada modal awal dan modal akhir. Paling banyak pun ada ambilan, ada modal tambahan. Itu sahaja. Tapi masih still lagi kita fokus. Kita belajar rekod tak lengkap ni untuk mengira untung atau rugi perniagaan. Okey. Ini dia. Bila kita ada buku tunai. Okey, kita ada buku tunai. Apa yang perlu kita analisiskan? Daripada buku tunai tu, kita akan tahu berapa pembayaran kita kepada akaun belum bayar. Berapa jualan dan belian kita secara tunai. Ambilan tunai, catatan kontra, wang yang diambil daripada bank untuk kegunaan perniagaan. Okey, kita akan tahu. So, kita analisis semua ni. Berapa belanja yang dah dibayar, berapa hasil yang dah terima. Kita jual aset, beli aset, baki awal dan baki akhir tunai kita. Penerimaan, akaun belum terima. Akaun belum terima kita bayar banyak mana dah. So, daripada buku tunai ni, kita buat kaedah analisis untuk mendapatkan maklumat sehinggalah kita dapat mengira untung atau rugi perniagaan. Ini dia. Ini contoh analisa buku tunai, iaitu kita diminta untuk mengira baki akhir buku tunai. Okey. Contoh 7 ini, berdasarkan maklumat berikut, hitung baki tunai dan baki bank pada 31 Disember 2017. Andaikan semua penerimaan dan daripada akaun belum terima dan pembayaran akaun belum bayar menggunakan cek. Ingat, maknanya akaun belum terima kita pun bagi cek, akaun belum bayar pun kita bagi cek. Maksud dia akan melibatkan ruangan bank. Okey, boleh. So, apa yang akhirnya murid dapat belajar daripada contoh ini, iaitu murid dapat menganalisis buku tunai dan juga dapat menilai kembali item-item yang ada dalam penyata pendapatan dan juga penyata kedudukan keuangan. Okey.
tunai di tangan. Tunai di tangan awal tahun dia bagi ada 300 duit kita. Akhir tahun tak ada soal. Ini yang dia minta kita kira. Awal tahun di bank ada duit 1,500. Akhir tahun ada tanda soal, tak tahu. Okey. Lepas tu akaun belum terima kita. Awal tahun hutang dia ada 3,500. Akhir tahun hutang dia tinggal 3,000. Maknanya apa? Maknanya akaun belum terima kita dah bayar sebanyak 500. Okey, nampak tak? Hutang dia berkurang. Okey, akaun belum bayar kita. Awal tahun ada 4,325. Akhir tahun 3,345. Maknanya kita ada buat pembayaran. Sebanyak berapa? Tolak. Okey, selain pada tu, dia bagi tahu lagi. Penerimaan dan pembayaran yang dah dibuat. Pengeluaran tunai dari bank. Tunai dari bank, kredit bank. Untuk kegunaan pejabat, debit tunai kita 400. Ini catatan kontra. Belanja am dibayar secara tunai. So, wang tunai kita berkurang 425. Komisen diterima dengan bank, dengan cek. Maksudnya, duit di bank kita bertambah sebanyak 1,680. So, kita pun dimintalah buka buku tunai. Baki awal 1 Januari kita dah dapat. Baki BB tunai 300, bank 1,500. Mana dapat? Atas ni. Kan? Lepas tu akaun commission, kita ada duit masuk. Bank 1,680. Okey. Lepas tu kita ada kontra iaitu 400. Tunai kita bertambah 400 sebab pengeluaran tunai di bank untuk kegunaan pejabat. Akhir sekali kita dapat tahu akaun belum terima kita ada buat pembayaran sebanyak 500. Macam mana kita tahu? Macam tadi lah saya bagi tahu. Awal tahun hutangnya 3,500. Akhir tahun hutangnya tinggal 3,000. Maknanya dia ada bayar. Duit akan masuk 500. Belah kredit duit kita keluar daripada tunai kita 425. Untuk apa? Untuk belanja am. Tunai kita di bank pun berkurang 400. Kenapa? Kontra, iaitu pengeluaran tunai di bank. Akaun belum bayar kita pun kita ada buat bayaran sebanyak 980. Sebab tu baki akhir akaun belum bayar kita dah berkurang 3,345. Oleh itu kita boleh carilah. Campur belah yang banyak, tolak belah sikit, dapatlah baki tunai 275 dan baki bank 2,300. Itulah caranya untuk mengira baki tunai kita di bank. Okey. Selain daripada tu, kita juga boleh tahu apa yang ada dalam item kedudukan kewangan kita. Iaitu dalam kalau penyata kedudukan kewangan, dia akan ambil semua maklumat pada 31 Disember. So, kita nak masukkan aset semasa kita, tunai kita berapa, kita akan ambil nilai ni lah. Yang kita kira ni 275. Okey, di aset semasa kita, bank akan ada duit 2,300. Akaun belum terima kita 3,000. Liability bukan semasa? Ada 3,345. Okey, itulah item-item. Sebab itulah standard pembelajaran ni bagi tahu apa? Murid dapat menganalisis buku tunai dan juga item penyata kedudukan kewangan. Okey, itu sahaja untuk penerangan.